Okay, kita continue. Tadi saya browse saya nak cari satu function. Jadi okay, so kita continue. Kita tengok autofill, formatting, conditional formatting and sorting lah. Untuk the next half an hour. Okay, kita tengok autofill. Autofill ni one of the way to efficiently fill the cell mengikut pattern ataupun maklumat ataupun value yang kita nak. Okay, kita boleh fill with same value tu tak ada masalah sangat. Dia bukan tapi cuma saya nak membezakan je lah ya. Okay, fill with the same value. Kalau contoh tengok kat sini, kita ada satu perkataan lah. Okay, test. Kita nak copy. Basically kita boleh drag je. Instead of kita copy dan kita paste, boleh, ataupun kita just ada satu value dan kita drag. Ataupun contohnya kita ada satu value lah, 100. Okay, we want to fill all with 100. Kita ambil satu value, kita letak 100. Okay, kita boleh drag terus. Ataupun kalau kita tengok, kalau dia berhadapan ataupun adjacent dengan satu sel, okay, yang telah terisi, jadi kita boleh double click je. Kita tengok dekat sini, kita macam kita nak drag juga, tapi kita double click je, dia akan terisi ikut banyak mana yang kita buat. Tapi kalau dekat sini, macam contoh dekat sini, dia tak ada adjacent kan, yang bila double click dia tak ada lah, kita kena drag lah, tapi bila dekat dengan adjacent dengan sel yang ada value dah ada, dia akan boleh kita guna double click dan dia akan fill sampai ke maksimum row yang ada value tersebut. Contoh saya ulang balik. Macam contoh macam ni. Okay. Kalau dia sendiri je dekat sini 100, kita double click dekat sini tak boleh. Dia tengok double click ni kena tengok juga. Kita punya cursor ni dia ada banyak bentuk banyak bentuk. Ini adalah bentuk standard tapi bila kita pergi dekat sini, dia tengok dia bertukar. Ini menunjukkan kita boleh nak drag. Kalau macam tu. Untuk kita boleh juga nak move cursor dengan syarat dia dalam bentuk macam ni. Ini adalah untuk move. Kita boleh move. Tengok cursor tu. Bentuk cursor tu macam mana. Okay. Itu kita boleh move. Okay. Bila di bawah ni dia lain. Ini kita boleh drag. Okay. Dan kalau kita dekat atas ni nampak tak cursor ni. Ini untuk kita select the whole column. Ini begitu juga dengan ni, select. Jadi cursor tu punya bentuk menentukan action apa yang kita boleh buat pada masa tu di sel tersebut. Okey, macam ni kita drag, kita double click tak jadi apa-apa. Jadi kita kena drag lah. Okey, tapi kalau tempat ni yang ni, okey kita pindahkan kat sini. Dia ni adjacent dia dipanggil kalau bahasa Melayu apa? Berdekatan, betul-betul di sebelah. Jadi bila kita double click je dekat ni, tak payah drag, kita double click dia akan ikut. Okey, itu kalau value yang sama. Tapi kalau value yang ada increment, contohnya kita nak buat daripada 1 sampai 100 kan. Takkan kita nak tarik satu-satu. Kita letak je dua row yang dalam sequence yang kita nak, 1, 2. Jadi bila tertarik, kita highlight 2 ni dan kita double click. Dia akan terus ikut accordingly. Begitu juga kalau kita nak bukan 1, 2, mungkin kita nak 2, 4 contoh dia. Dia akan ikut je lah. Kalau 2 dengan 4 maknanya beza 2. Jadi dia akan tambah 6, 8, 9 dan seterusnya. Begitu juga dengan kalau dia daripada menurun. Menurun katakan 10 dekat sini. Dekat sini kita letak 9. Maka dia akan ikut. Tu sampai habis lah. Begitu juga dengan kalau ada campur teks dengan katakanlah student. Student 1, kita ada student 2. Kita nak sampai student 10 contohnya. Jadi ada number je, dia akan ikut. Dia akan tambah. So ini antara autofill yang boleh kita gunakan lah untuk mempercepatkan proses kita nak fill mana-mana text yang kita, cell yang kita. Ni fill with the same value, fill with increment dan juga decrement. Macam mana pula kita nak fill dengan common value, date and time especially-nya. Contoh dalam vacancy kita ada Sunday. Biasa tak kita letak Sunday, kemudian kita type pula Monday kan. Sebenarnya kita tak perlu.
type Monday tu kita ambil Sunday ni, dia akan terus dia akan ulang balik. Kita boleh edit terus sebab dia auto, Sunday, kemudian kita katakan 10 AM. Yang ni kita letak, kita boleh tarik ke bawah. Yang ni rasanya dia letak 1 kot, 10 11 1 jam. Okey, tu tarik terus ke bawah, drag terus ke bawah. Ataupun mungkin 10 15 kot. Kita boleh bagi dia range. Okey, so dia akan tarik lah, ikut range yang kita letak. Okey, so kita tengok dalam bahasa Melayu ada tak Ahad? Ahad, Isnin. Tengok. Tak ada. Ahad ni dia tak kira. Tapi sebenarnya boleh kita letak, iaitu kita masuk ke dalam default list. Contoh dekat sini, option. Saya dah lama tak guna yang ni, tapi cuba tengok sekejap. Advanced rasanya kot. Edit custom list. Dalam advanced, edit custom list, kita boleh letak kat sini. New list. Okay. List entry, kita boleh letak Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Contoh. So kita add. Okay. Tadi juga saya kena print screen sekejap. Nak tunjuk. Kita boleh edit list dekat situ. So dia akan keluar screen ni. Jadi kita boleh tambah list kat sini. Saya tambah add, masukkan kat sini, klik on add, dia akan tambah sendiri. So apa-apa je lah kita boleh tambah kat sini. Kan, nama bilik ke, jadi bila kita drag, kita letak Ahad tu. Okay, stop sharing. Saya share Excel semula. Okay. Jadi bila kita dah masukkan dekat situ kita punya custom list tadi, jadi bila kita type Ahad, okay, kita drag ke bawah, dia akan ikut lah based on custom list tadi. Okay, itu adalah fill with common value, date dan juga time, then fill with customized list atau custom list. Okay, format painter ni saya rasa dah ramai yang biasa pakai. Okay, saya rasa tak perlu saya tunjukkan detail lah sebab format painter ni ada kat sini untuk katakan contohnya kita ada nama, kita ada underline dan juga kita guna semua. Okay, tiba-tiba kita nak semua, kita tak naklah buat balik kan satu-satu. Ni contoh lah, kalau ada banyak lagi, kita just pergi dekat sini, format painter dan letakkan dekat sini. So dia akan ikut lah format. Dia akan copy format saja, dia bukan copy the content, format saja. So format pointer dekat situ, and then kita ada, jadi saya dah explain tadi, mouse pointer and their related actions. Okay, resize column and rows, saya dah tunjuk awal sebenarnya tadi. Okay, contoh untuk yang ni apa? Mana tadi ya? Okay, kalau kita nak fit kan, resize, tengok kepada ni, kita boleh check, kita boleh select and kita double click, kita ulang balik, saya ulang balik. Okay, katakanlah test ni kita nak supaya dia ni besar sangat kan, kita boleh double click dekat sini. So jadi dia fit to the column. Ni number ni pun kita nak fit to the column, so kita double click saja. Tapi kalau kita nak buat semua, kita double clickkan semua. Okay, begitu juga kalau kita nak column ni sama size dia, kita pergi dekat button ni, kita select semua dan kita letak mouse pointer kita dekat atas label, mana-mana label lah, and then kita click on column width, letaklah column berapa kita nak pakai, contohnya 10. So dia akan jadi ada juga dalam case di mana kita memang nak macam ni, kolom dia besar dia sama aja, kita boleh guna right hand click dan column width. Kalau kita nak supaya dia fit into the column, kita select dan kita double click dekat mana-mana je, dekat sini pun boleh, as long kita di dalam yang kita select tu. So itulah yang dimaksudkan dengan
resize column and format. And clear content and format ni dia ada option di mana sama ada kita nak clear content. Okay, contohnya okay, dekat sini kita clear content, kita ada mana clear, okay, dekat sini clear all, clear format, clear content, clear comment dan sebagainya lah. Semua ada kat sini ya. Sama ada clear all maknanya dengan content pun. Tapi kalau clear format dia akan tinggalkan content. Contoh kita clear format, di contoh content ada tapi format je dia clearkan ya. Okey, begitu juga dengan kalau kita nak clear content saja, boleh clear content saja. Clear content saja, format kita tak clear. Jadi maknanya bila kita type apa-apa yang dekat sini, format tu mesti ada, masih ada lagi. Ya. Okey. Okey, habis yang ni. Okey, kita boleh tengok yang ni nampak, yang ni lebih menarik sikit ya. Yang tadi ni saya rasa majoriti dah pakai dah. Mungkin ada sikit je lah yang you belum lagi. Okey, kita tengok conditional formatting. Apa yang kita nak sebenarnya dengan conditional formatting ni? Okey. Boleh ke kita baca, ambil data dari different worksheet dan calculate it dan masuk ke worksheet yang lain? Ya, boleh. Nanti saya tunjuk je lagi ya. Kiraan dalam Excel ni ada limitation. Kiraan tu maksudnya apa, Shinton? Explain sikit kiraan dalam Excel. Limitation maksudnya apa tu? Kiraan apa tu? Kiraan yang macam sum tu, dia macam ada limit ke untuk dia tambah nombor tu? Limit untuk tambah nombor. Maksudnya macam apa? 1 campur 1 campur 2 macam tu? Ke macam mana? Dia boleh dikatakan tak ada limit lah sebenarnya. Dia limit dia by memory. Kalau itu saya boleh jawab secara general lah sebab yang saya faham daripada soalan tu lah. Dia limit dia memory. Kalau memory tu besar, dia boleh campur sampai berapa sekalipun. Billion ke, berapa kali ke, berapa sel you nak campur, 1000 sel ke, limit dia adalah memory of your computer. Kalau memory boleh cope dengan banyak campur tu, dia boleh je ya. Excel dia tak ada limit dari sudut bilangan berapa ya. Okey, yang baca Endra, saya akan check, kita akan pergi sekejap lagi untuk soalan tu. Okey, kita move to next topic which is conditional formatting. Okey, conditional formatting ni ada banyak yang kat sini. Saya mungkin akan pergi ke satu, kita pergi ke satu dulu. Okey, contoh dekat sini conditional formatting ni kita nak colorkan, kita nak format tu bukan seperti yang color, tapi biasanya kita akan ambil color lah ya. Kita nak format data bergantung kepada mungkin value ataupun in general bergantung pada kriteria. Apa-apa kriteria. Tapi contohnya dalam kes ni mungkinlah kita nak yang merah, yang fail. Yang fail tu kita nak suruh dia colorkan. Okey, contohnya dekat sini saya pilihkan semua. Yang mana kita nak apply formatting tu kita pilih dulu. Okey, kita pilih. Okey. Kemudian kita ambil conditional formatting. Conditional formatting dalam tab apa? Tab home Dalam tab home kita ambil conditional formatting. Kita ambil yang atas sekali, highlight cell rules. Kita ada dekat sini greater than, less than, between, equal to dan sebagainya lah. Okay, saya tunjuk contoh yang less than dulu ya. Kita ambil less than. Jadi kalau less than apa? Katakan less than 50, apa format yang kita nak? Kita boleh ambil yang dia suggest, dia akan highlight kan. Ataupun kita boleh buat sendiri custom format. Kita nak buat apa? Kita nak supaya fill dia warna merah terang dan ataupun fill dia mungkin warna merah gelap, tapi font dia kita nak mana color form? Color form kat sini. Merah terang dan juga fill dia kita tak nak merah, kita nak more color yang merah kurang sikit lah ya. Okey. Contoh macam tu. So itulah yang dia akan ikut ya. Jadi kita boleh nampak secara visual mana-mana yang kurang daripada 50 kat sini, senang ya. Kita boleh tengok. Okey, kemudian multiple. Kita boleh juga apply multiple conditional formatting. Maksudnya kita nak bawah daripada 50 merah tapi atas daripada 90 kita nak supaya hijau. Kita nak tengok yang mana scorer lah ya, contoh. Jadi kita sama juga, kita select ya. Kita select sama juga, semua tempat yang sama. Apply conditional, tapi yang ni kita ambil greater than pula. Greater than, katakan kita nak 90 ke atas. 90 ke atas ni dia hijau. Dark green lah.
Okay. Okay, dah green text. Okay, so bila kita klik, dia akan apply lah. Yang mana yang kena dengan, jadi kita boleh banyak sebenarnya, kita boleh tak sekali, kita boleh tengok dekat mana, dekat manage rule. Kita nampak dekat sini. Okay, sorry. Dekat sini, manage rule. Okay, dia ada dua rule yang applicable to the cell yang kita select. Kita boleh select cell mana dulu, kemudian kita tengok manage rule. Okay, kita boleh tengok berapa banyak rule yang applied to this cell. Ada dua rule. Kalau lebih daripada 90, alamak, saya print screen jap. Okay, so dia akan keluar macam ni dia akan keluar conditional formatting rule manager, dia akan keluar dua. Kalau lebih besar daripada 10 yang kita buat tadi dah. Jadi kita boleh modify dekat sini, kita boleh delete. Okay, delete rule, kita boleh duplicate dan boleh modify. So semua ada dekat sini ya. Okay. Okay, saya balik semula ke Excel. Okay, so kita dah boleh kita apply rule kat sini. So ini satu daripada kaedah lah ya, kita boleh guna conditional formatting. Dan kita ada yang seterusnya. Okay, yang ni saya tinggalkan, between, greater, yang ni boleh saya rasa boleh faham lah. Between ni di antara teks yang ada maklumat. Yang ni mungkin tak sesuai dengan contoh ni. Maknanya teks tu kalau ada contain nama ke kan, you boleh format, katakan senarai nama pelajar dan juga dia punya markah. Jadi nak pilih pelajar yang ada nama contohnya Muhammad saja ataupun Azri saja, dan you boleh nanti akan keluar lah siapa-siapa yang ada nama tu contoh okey, duplicate value, kalau ada value yang sama dalam list tu, dia akan warnakan. Okey, multiple rule kita dah tunjuk tadi. Data bar ni contoh ataupun color scale lah ya. Color scale ni maksudnya kita nak guna color, katakan contoh yang ni ya, kita select yang ni. Okey, kita conditional formatting, kita guna color scale supaya dia menunjukkan value tu mengikut color. Maknanya yang paling tinggi, katakan contoh ni kita pilih hijau, dia akan tunjuklah hijau, yang paling merah, yang paling rendah merah. So kita boleh nampak ni, yang mana dekat-dekat dengan hijau, dia dekat dengan paling tinggi lah. Yang ni 19.6, 9.2, ni paling tinggi. Mungkin kalau yang tak sesuai yang ni, kita boleh ubah menggunakan data bar. Okey, data bar ni maksudnya dia akan tunjuk data tu mengikut bilangan ataupun jumlah value dia. Macam 90.2 dia punya data tu sampai hujung kan. Ni 19.2. Yang maksimum 19.6 ini kan. Yang kecil tengok di data bar. Jadi ini pun kita boleh guna untuk tunjukkan value di dalam tu secara visual lah. Kita senang boleh nampak. Kita tengok yang mana yang rendah, yang ni yang rendah. Sebab dia kecil, paling kecil. Ni yang paling merah. Tapi yang kat sini sebab kita apply dua ni. Kita jap manage rule, kita ada dua, kita buang yang graded color ni, kita nak data bar je. Yang ni kita delete. Okey, kita nak data bar je. Okey, ni nampak. Jadi yang ni 9.2, jadi kita tahulah yang ni hujung, yang ni rendah. Yang ni pun dapat kecil, ni 6, yang ni 7.2, so maknanya 6 ni lah yang paling kecil ni. Okay, so itu untuk cara kita gunakan conditional formatting lah. Tak banyak conditional formatting, agak straightforward sebenarnya. You all boleh go through lah. Okay, sorting sebelum kita berhenti sekejap. Ini last part untuk kita tengok data validation dan graph dan juga Excel VBA. Ini mungkin banyak sikit nanti. So kita pergi dekat sorting pula. Okay. Sorting single criteria dan multiple criteria. Kita tengok sorting. Oh, ini data kita. Katakanlah kita nak contoh, kita nak sort menggunakan group ya. Ini kita sort menggunakan group, sebenarnya dah sort kat sini. Okay. Katakan kita nak sort menggunakan markah. Okay. Contoh markah jadi kita select ni dan juga select semua data yang terlibat. Kalau kita select satu, nanti bahayanya dia akan tinggalkan data yang lain. Jadi dia akan jadi haru biru nanti. Saya tunjuk sekejap. Okey, katakan kita select data. Ini kita kena select semua data bila kita nak buat sorting. Jangan tinggalkan.
Walaupun kita nak based on column ni saja, tapi kita kena select semua. Okey, contohnya kita select, kita kata nak base mengikut yang paling tinggi ECE 421. Jadi kita boleh pilih sort and filter ni dan kita ambil custom sort sebab kita nak pilih. Kalau tidak dia ambil first column. Sort by dia dah letak ni kalau kita ada data header then okey, tak apa. Tapi kalau data tak ada header dan kita just uncheck yang ni dan kita akan pilih by column name. Tapi kalau data ada header, nak bagi senang, kita pilih kita nak group by apa? By ECE 421 ECE 421 dia dah detect dah. Smaller tu larger ataupun kita boleh tukar larger tu smaller. Kita nak larger, paling siapa yang dapat tinggi duduk kat atas. Okey, so kita select. Jadi dia akan letak di 99, dia akan atur. Dia akan atur based on ni. Okey. Tapi kenapa kita kena pilih semua? Saya ulang balik. Sebab bila kita pilih yang ni saja, okey, bila kita pilih yang ni saja, bila dia sort, dia akan sort yang ni, sedangkan yang ni tak tertinggal. Jadi student 1 ni sepatutnya dia punya E410 ada 97. Tapi kalau kita sort, okey, yang ni nampak tak kekal, yang ni tak berubah kan. Jadi student 1 tadi sepatutnya 97, tengok dia dapat 65 dah. Ini careful ini kena careful. Dia dapat 65 untuk ini. Okey. So that's why bila kita nak sort, kita kena pilih semua. Cuma kita sorting kriteria tu yang baru kita pilih data mana-mana lah. Katakanlah kita nak pilih mengikut ni. Kalau sama dia multiple kriteria, kita boleh pilih. Okey. Tapi dengan syarat pilih semua dulu, select all and then custom sort. Kalau katakan kita nak pilih mula-mula by EE 421, kemudian kita add level, barulah kita pilih. Kemudian kita nak pilih supaya kalau ada yang sama, EE1 markah dia sama, kita akan pilih by EE 410 pula. Dan seterusnya lah, yang unlimited boleh tambah banyak-banyak. Okay, bila kita klik okay, dia akan sort lah. Ini tadi kita ikut ascending. So dia akan rendah dululah. Ni tengok sama kan. Kemudian tengok pada ni pula. Ni. Dia akan ambil yang ni pula. Yang ni paling rendah. Ya. 47 antara 3 ni. So dia akan atur mengikut tu. Okay, so itu adalah sorting menggunakan single kriteria dan juga multiple kriteria. Okay, filter. Filter ni antara kesukaan yang saya juga sebab dia memudahkan. Katakan kita ada data ni, kita boleh buat banyak filter dekat sini. Contoh kita letak je select, kita tak perlu select semua, kita letak je dalam table. Kita dah ada data, kita cursor ni kita letak je dekat mana-mana dalam table tu. Kemudian kita pilih filter ataupun okay, kita ada filter ni, pilih filter, tengok dia akan tukar secara automatik. Dia punya kolom tu nampak ada satu button dekat sini. Ini adalah filter yang kita nak. Contohnya kalau kita nak display group saja. Group berdasarkan group. Kita nak display 3A saja. Kita buanglah yang lain. Kita unselect dan kita select yang mana yang kita nak display. So dia akan display yang ni saja. Ya. Jadi semua group 13A saja yang kat sini. Okay. And then kalau perasan dekat sini dia akan ada satu button yang menunjukkan bahawa kolom ni filter adalah berdasarkan kepada kolom ni. Okey, kalau kita nak supaya 3E saja, kita pilih dia akan display E sajalah kat sini. Ya. So kalau kita itu menggunakan filter lah. Dan filter ni ada banyak kat sini ya. Kita boleh filter by color, kita boleh filter text filter. Okey. Dan kita juga boleh filter by markah. Okey, contoh kalau kat sini kita clear filter supaya dia display semua balik. Dan kemudian kita nak mana-mana student yang mendapat markah lebih daripada 90. Jadi ECE 421. Jadi kita pilih kat sini, kita klik on number filter, dia semua ada banyak kat sini. Top 10, equal, greater than, okay, between. Katakanlah kita nak greater than or equals to 90. Ya, 90. Okay. So nanti dia akan display 90 ke atas kat situ. Ya. Kalau kita nak buat double filter, dua filter, 90 dan daripada group E saja. Yang ni kita jangan cancel. Dia mesej lagi, tapi kat group ni kita pilih pula group E saja.
dan group E sahaja. Okey. Dia akan display dua filter, group E dan juga atas pada 90. Jadi boleh apply. Yang ni boleh guna mana-mana. Dia banyak dekat sini ya. Mana-mana yang nak diguna je. So kita clear dulu. Yang ni pun kita clear. Okey, dan kita akan dapat display semualah ya. Okey. Okey, free span. Remove duplicate saya dah tunjuk tadi. Paste transpose dengan free span lah. Okey. Okey, second last. Macam mana kita nak free span contoh dia. Contoh kalau kita katakanlah kita nak supaya bila kita pergi ke bawah, okey, dia punya table, dia punya kolom ni kan kita nak tengok je kan ID mana ini ECE 410 ke 411 ke. Bila kita pergi ke bawah kita tak nampak yang tu lah kan. Sedangkan kita nak tengok ni dan juga kita nak tengok juga data ni. So apa yang kita buat, kita boleh guna free span. Ada 3 option untuk free span Free span yang option yang pertama kita pergi dekat review ke view. View. Under tab view dekat window ni, free span dia ada 3 option. Okey, kita ambil top row dulu. Kalau top row, kita klik on top row, free span, free top row, okey. Bila kita right, tengok dia row top row tu dia akan maintain. Dia tak ikut. Jadi kita boleh gerakkan tanpa perlu risau, top row ni akan dilindung oleh page yang depan ni lah. Okay, so kita boleh yang macam tu. Begitu juga, kita ada juga option yang kedua, kita unfreeze dulu, iaitu first column. First column ni kalau kita nak gerakkan ni, jadi first column tak gerak lah. Jadi macam tu. Jadi tapi dalam sini tak sesuai lah sebab first column number. Jadi kita nak supaya katakanlah tak bergeraknya sampai group. Yang ni group tak bergerak. Yang ni tak apa. Katakanlah kita ada banyak markah lagi. Kita ada 30 subjek lagi kan. Jadi bila kita gerak ke sana, nanti dia akan telan. Dia akan lindung student, IC dan juga group. Which is kita tak nak. Dalam kes ni kita guna yang ketiga, option yang ketiga iaitu kita guna free span tapi dengan syarat. Dengan syarat kita kena letak kolom cell yang kita select ni adalah di tengah-tengah yang mana pin kita nak freeze-kan. Contoh, kalau kita letak kat sini, dia akan freeze-kan D, dia akan freeze-kan kolom pertama. Kalau kita letak dekat sini, dia akan freeze-kan D, dia akan freeze-kan row yang ketiga. Kalau kita letak dekat sini, dia akan freeze-kan yang interception dia. Okay. Jadi sebab kita nak freeze yang dekat sini, jadi kita dengan yang row yang pertama, jadi kita select cell dekat sini. Okey, kemudian baru kita klik on free span. Jadi bila kita pergi ke sana pun group tu tak berubah. Sampai ke group tak berubah. Begitu juga kita turun ke bawah, yang atas pun tak berubah. Yang atas maintain. So itu menggunakan free span lah. And paste transpose. Paste transpose ni contoh kalau kita ada dalam bentuk link, kita ada value mana tadi ya. Oh, saya dah buang tadi. Okey, kalau katakanlah ni kita ada group. Kita nak buat group ni dalam bentuk list kan. Tadi kita dah buang ataupun dah remove duplicate. Kita pergi dekat data, kita remove duplicate. Okey, kita dah ada dalam bentuk list. Macam mana kita nak sebenarnya kita nak buat kolom kan? Kita nak buat kolom daripada list ni. Katakan list ada banyak 100. Takkan kita nak transfer satu-satu kan? Kita boleh buat juga macam ni. Macam ni kita nak buat benda yang sama tapi dengan cara yang cepat. Okey, kita boleh buat macam ni. Tapi kalau 5 ni okey. Kalau dah sampai 100 tak boleh. Jadi akan jadi perlahan. Jadi cara dia adalah kita guna paste transpose. Kita copy. Okey, kita letak je dekat mana first column yang kita nak paste. Pergi dekat home, paste, kita ambil transpose. Mana transpose? Ni transpose. T. Transpose, kita klik, dia akan terus convert kepada row. Daripada row dia akan jadi kolom. Kalau kita copy kolom, kita transpose dia akan jadi, kalau kita copy kolom, dia transpose dia akan jadi satu row. Dia macam tu lah balik tu. Dia jadi. Okay. Jadi untuk sampai setakat ni, kita akan berhenti 5 minit. Kita akan sambung dalam pukul 11.40 untuk kita continue with data validation, graph dan juga Excel VBA lah. Okay. Kita berhenti sekejap